Assalamualaikum. So, hari ni hari yang kedua setelah filem tu telah berlangsung. Jadi aku nak pergi tengok hari ni jam 10.50 malam. Jadi kita akan tengok bagaimanakah dia punya jalan cerita, bagaimanakah dia punya keolahan yang dilakukan oleh pengarah Syahrudin Dali dan juga Reza. Kita tengok sama ada arahan beliau bolehkah mengatasi arahan yang dibuat oleh Samsul Yusof. Jadi kita akan compare dia punya cerita, dia punya karakter. Untuk itu aku akan tonton dahulu dan selepas itu baru aku buat reaction tentang filem yang berjudul Panglima Awang. Okay, seperti apa yang aku telah katakan tadi, so kita dah sampai di tempat yang kita tujui sekarang dan kita akan tengok bagaimanakah cerita ini membawa atau memberi impak kepada aku, sama ada memberi fenomena yang luar biasa. So ini adalah arahan daripada Syahrudin Dali dan juga Saiful Reza. So ada perbezaan dia orang punya arahan. Jadi kita nak tahu bagaimanakah reaction dalam filem ini yang dibawakan oleh Fatah Amin, yang kita tahu karakter Fatah Amin ini adalah karakter yang diadakan adalah filem Mat Kilau tu. So pembawakan cerita tersebut membawa kepada dalam filem ini, dan dikatakan ini adalah dia punya sequel Mat Kilau yang kedua ataupun spin daripada filem tersebut. Jadi kita akan lihat bagaimana dia punya fenomena, adakah dia membawa aku sebagai penonton boleh menjadikan aku wah cerita ini, dan lepas tu akan reaction filem ini apakah membawa bintang yang bagaimana, 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang, dan apakah storynya, tengok nanti. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana yang aku katakan tadi, so hari ini adalah hari aku pergi menonton filem Pendekar Awang, dan alhamdulillah telah tamat aku saksikan filem Pendekar Awang ini. Jadi aku boleh katakan filem ni boleh amat bagus. Jadi nak comparekan dengan filem Mat Kilau tu memang berbeza lah, sebabkan pengarahnya yang berbeza, jadi auranya pun dia berbeza. Dari segi koreografi pun berbeza, dan banyaklah aku boleh katakan perbezaan dalam filem ini yang diarahkan oleh Syahrudin Mat Dali dan juga Saiful Reza. Apa yang kita tahu, Syahrudin Mat Dali ni adalah sebenarnya dia adalah seorang penerbit filem ini, tapi disebabkan ada kontroversi, Errol yang pada awalnya mengarahkan filem Pendekar Awang ini, pada awal pembikinan filem ini kita tahu banyak berita menyiarkan beliau dengan kedua-dua pihak ni ada, tak tahulah sama ada kontroversi itu betul ataupun diada-adakan cerita ataupun macam mana, wallahu alam. Tapi itulah artikel banyak yang dikeluarkan di merata tempat yang disiarkan oleh berita-berita ataupun blog-blog dan sebagainya, yang pembikinan filem ni pada awal telah dilakukan oleh Errol, seorang pengarah filem Walid dan juga filem Grand. Tapi disebabkan kontroversi tersebut, maka Errol telah digugurkan oleh Syahrudin Mat Dali
untuk mengambil alih filem ini dan dikolaborasi oleh Saiful Reza. So Saiful Reza aku boleh katakan adalah sedikit 2-3 filem yang dia pernah lakukan. Jadi ada pengalaman situ. So not bad lah filem ni bagi aku. Kalau nak compare dengan filem yang diarahkan oleh Samsul Yusof, memang jauh beza sekali. Dan Samsul ada pembikinannya yang tersendiri, walaupun dikritik dari segi bab movement, bab scene shot tu, pada aku itu adalah dia punya karya dan dia tahu apa yang dia nak lakukan dan dia buat cara dia yang tersendiri. Begitu juga dengan filem ini, kedua-dua pengarah ini menampilkan perbezaan dari segi pengarahan filem tersebut. Jadi kita nampaklah perbezaan di situ. Dari segi movement ketika shoot itu dilakukan, amat ada orang kata yang dahulunya dikritik oleh ramai tentang arahan Samsul Yusof yang banyak menampilkan movement yang terlampau begitu keras, hingga ada yang mengatakan pening kepala lah, sakit kepala lah, itulah inilah ketika scene fight itu dilakukan. So untuk filem ini, penambahbaikan itu ada dalam filem ini. So nampaklah, kita boleh nampak dan tak sakit kepala sangat lah. Pada aku tak ada apa pun. Cuma pada setengah orang tu lah, setengah mungkin dia, kenapa jadi ambil wayang macam ni? Itu dia punya cita rasa dan dia punya ada cara tersendiri. So untuk nampakkan dia banyak movement dan bergerak, mungkin Samsul pada aku dia mengambil shoot waktu fight tu dilakukan. Dia nak fokus bab satu-satu tempat tu boleh dilihat oleh penonton. So berbeza di sinilah kita boleh nampak gerakan tu smooth. So dia punya zoom out dan zoom in tu tak terlalu jauh dan tak terlalu dekat. Jadi kita all the scene tu kita nampak lah, daripada atas kepala sampai ke paras kaki tu full lah. Jadi nak kata kepuasan untuk melihat seseorang pendekar dalam filem ini, nak nampakkan dia punya sadis, mungkin tak nampak sadis disebabkan kamera tu tak zoom out dan tak zoom in. Dia ada zoom out dan zoom in ketika atas dan di bawah, ke tepi dan ke tengah. Cuma movement tu lah, aku kata movement dia tu disebabkan komplain yang ada pada tahun sebelum itu. Jadi penambahan tu, itulah hasilnya yang dibuat oleh kedua orang pengarah ini. So jalan cerita dia ada, cuma dia tak macam Samsul punya arah. Samsul dia orang tak tunggu lama. Apa yang orang nak tunggu, lepas ni apa, lepas ni action apa, lepas ni dia buat apa. So yang ni dia ada, tapi dia nak kata slow tu tak slow, nak kata dia jalan cerita dia ada, tapi dia lambat sedikit untuk bagi yang wow. Tapi pada aku setelah aku menonton, aku tak dapat vibe wow itu. Cuma aku sekadar memerhati apa yang perjalanan cerita ni sedang berlangsung. Lepas ni apa. Cuma aku boleh saksikan, inilah macam ni. So kita nampak dekat situ memang lain lah. Pada aku 5 minit yang awal ketika Mawi punya scene tu, dah bersama-sama 2 orang lagi, aku boleh katakan itu ketiga-tiga dalam scene tersebut adalah pengikut ataupun perjuangan ahli ulama. Jadi dia membincangkan hal tersebut dan barulah
scene dalam satu kawasan pasar. Kemudian timbullah watak Wak Didi di situ. So pada aku sangkakan yang Wak Didi ni adalah orang kanan ataupun orang kiri dari Pendekar Awang. Ternyata aku tersasar dalam filem ini. Yelah, aku expect yang Wak Didi tu kan seorang pesilat. Jadi dia akan masuk dalam filem ini membantu Pendekar Awang itu. Tapi itulah yang terjadi. Dua orang pengarah ini yang memberikan watak Wak Didi ini adalah seorang pengkhianat. Begitu juga dengan Amirul Effendi. So Amirul Effendi ni adalah orang kanan ataupun mungkin orang kiri Wak Didi itu. Aku rasa dia orang kiri kepada Sayers dan Wak Didi ni adalah orang kanan kepada Sayers. Jadi itulah watak yang dibagi oleh Syahrudin Madali dan juga Saiful Reza ni. Kedua orang nama besar ni sebenarnya dia menggantikan watak Yayan Ruhian yang episod Mat Kilau tu. Yayan Ruhian tu telah mati kan. Jadi untuk filem ini dua orang watak pengkhianat diwujudkan. Cuma aku tengok watak Amirul Effendi ni dia tak banyak dialog. Scene dia pun tak berapa banyak. Dia macam yang satu lagi tu, yang watak dalam filem Mat Kilau tu, dia diam je scene dia tu. Cuma Amirul Effendi ni dia adalah dialog. Walau bagaimanapun dia tetap mengecewakan. So pada aku yelah, seorang artis yang ada experience, seorang artis yang ada pengaruh juga memberi vibe dalam filem ini pada aku. Dengan ekspresi muka yang dia bagi itu seolah-olah watak yang dipegangnya itu memang pengkhianat lah. Cuma dia tak sebengis Yayan Ruhian. Yayan Ruhian kita tengok dia punya fizikal dia dah ganas kan. Cuma dia punya suara tu kadang-kadang tak segarang ataupun tak sekencang ganas seperti dalam filem kita tengok gangster tu kan kasar kan. Cuma ialah pada tahun cerita Mat Kilau kan pada tahun yang 1900 lebih macam tu kan. Cuma ialah filem ni adalah filem kesinambungan daripada filem Mat Kilau. Dia punya sequel filem itu. Dan watak Pendekar Awang ni ialah watak yang fiction. Kalau ikut daripada filem Mat Kilau tu, Awang dengan seorang Beto Khuzairi ni dua orang watak yang fiction. So untuk sequel filem Mat Kilau ni, Pendekar Awang mungkin dia nak mencari sebab apakah perjalanan cerita Tok Gajah dan selanjutnya pergi ke mana. So dalam cerita ni dia ada ceritakan yang Mat Kilau tu dia pergi ke Kelantan. Yang Tok Gajah dapat arahan untuk pergi ke Terengganu. So kat situ dia berpecah. So si Awang ni dia jaga Tok Gajah tu lah. Aku ayah. Ayah pun dalam sebab kalau aku tengok kan dia panggil ayah, mungkin ayah mertua ke atau ayah kandung dia pun, wallahualam lah, kita tak faham. Yalah, cerita tu cerita fiction, cuma kita tak faham secara lebih detail je. Tapi itulah yang aku boleh katakan. Okey, dia pun dah berkahwin dalam filem ni. Watak yang dipegang oleh isterinya sendiri, iaitu Nur Fazura selaku Sri Kandi dan memegang ketua pada Sri Kandi. Jadi ialah watak daripada Fatah Amin ni, Pendekar Awang ni, dia sebenarnya dari ikut filem Mat Kilau tu, selepas kesudahan pengakhiran cerita tersebut, British lari.
So geng-geng Mat Kilau ni pun masih hidup dalam 5-6 orang macam tu. So mungkin dari segi pecahan cerita itu membawa kepada ke sini dan diceritakanlah. Itu yang aku kata tadi, si Mat Kilau ni pergi ke Kelantan, yang Tok Gajah dengan dapat arahan pergi ke Terengganu. Dan Awang mungkin dia punya kalau bahasa kita sekarang dia bagi bodyguard lah. Dan mungkin pada zaman itu dia tak panggil bodyguard, dia panggil pahlawan ataupun panglima yang dapat arahan untuk menjaga orang-orang yang ada pengaruh. Filem ni jalan cerita dia, aku katakan dia punya sejarah tu susulan apa kejadian yang berlaku, ke manakah pergi mereka-mereka ni. So inilah yang diceritakannya. Untuk 20 minit ataupun 25 minit selepas itu baru kita nampak watak Dian P. Ramlee. Dian P. Ramlee ni dia tak ada dialog. Dia punya scene dia hampir sama dengan scene yang dibawakan oleh Samsul Yusof ketika orang kampung ditembak, kemudian Ili Suryati dibunuh. Scene tu hampir sama dekat sini. Watak yang dimainkan di Dian P. Ramlee hampir sama. Dan orang-orang kampung pun ada juga dibunuh. Scene tu aku rasa macam scene tu dia copy. Mungkin pengarah tu dia nak dapatkan vibe tu, dia ambil lah sedikit tu. Dia punya scene tu dibawa pergi sini, cuma lakonan tu yang berbeza. Itu yang 20 minit atau. Kalau kita tengok dalam scene Mat Kilau, scene tu kita tengok ramai di kalangan yang menonton-nonton, ada yang menangis, ada yang ialah tersedu di kalangan para wanita. Tapi untuk scene pada Pendekar Awang ini tak ada goosebump kat situ, tak ada wow kat situ, walaupun scene tu nampak kopi. Tak ada. Cuma aku boleh tercengang juga. Scene ni samalah dengan scene yang tu. Aku rasa yang tu, aku tak nampak macam sadis ke apa ke. Aku tak dapat. Sebab scene tu aku nampak the real is copy. Mungkin dah tak ada idea kot, dia ambil ataupun dia nak ambil aura daripada Mat Kilau tu, dia bawa pergi ni scene tu sikit. Dari segi fighting, koreografi dia, pada aku scene yang patutnya ada sedikit panjang sikit lah. Dia panjangkan sikit watak scene fight tu, bagi penonton debaran tu ada pak. Nampak walaupun dia tak ada banyak movement vibration, kau buat slowly, tapi scene tu biarlah panjang sikit. Dan kematian Captain Sayers pun pada aku tak sadis. Ketika Fatah Amin menggunakan kapak membunuh Captain Sayers tu, bagilah yang orang kata sadis sikit. Sebab ialah sequel dalam filem Mat Kilau kan, filem ni kan. So dan dia pun orang kata dah ada kematian yang pernah berlaku pada Yusof dan siapa lagi seorang, Yusof dan Yasin. Jadi orang kata memori tu masih ada. So bagi kematian yang dibuat oleh Fatah Amin tu untuk Captain saya, bagi yang sadis pada aku. Kapak tu kalau boleh sentap buat macam keramik kan, ada sap. Nampak sadis. Ni pedang dia dengan kapak dia, pada aku tak sadis lah. Dia ada dendam. Patut dendam itu bagi yang sadis, barulah kita disebabkan dendam, kemarahan tu ada. Dan pada aku impresi yang dibagi oleh
Fatah Amin tu seolah-olah macam tak jadi sangat. Dia ada nampak dengan bentuk lenggukan dialog tu, tapi macam tak kena bagi aku lah. Patut dia kena bagi yang lagi lain. Tak apalah buat banyak take, tapi pengarah seorang pengarah kan yang ada pengalaman, sudah confirm kau tapis, carilah mana yang menarik, yang bagi orang nampak impresi muka tu betul-betul apa yang kemarahan pada Fatah Amin tu bagi. Ini macam tak tahulah, korang tengoklah sendiri. Dan apa aku kata lah, filem ni betul lah, okey lah, sesuai lah untuk ditonton, tak boring lah, tak boring. Sudut Farah kata dia tak boring dia sebab dia ada jalan cerita dia. Dan menarik tu memang menarik. Tak tahulah, pada pendapat korang tu aku tak tahulah, tapi pada pendapat aku dia tak lagi. Sepatutnya dia ada lagi. Kalau dia nak beat filem yang pertama, filem sulung oleh Kembara Studio, so dia kena bagi lagi apa yang dah pada Samsul bagi, kau kena lagi, barulah boleh dapat, walaupun tak dapat beats penuh tapi tak lari jauh angka kutipan. Tapi tak tahulah, wallahualam. Walau bagaimanapun ini semua kerja Allah Ta'ala. So kita berharap filem ini berjaya lah. Dan aku tak tahulah berapakah modal yang dikeluarkan oleh studio Kembara untuk pembikinan filem ini. So aku harap filem ni membawa pulangan, serta kalau boleh, ni request pada aku lah, disebabkan filem yang sulung tu telah mencapai, so untuk filem ni sekiranya tercapai, so bagilah imbuhan ke apa ke sebagai tanda penghargaan. Walaupun yang satu tu tak bagi, so bila dah dapat yang ni, mungkin kau dah dapat apa yang kau nak tu, so bagilah sikit kan. Orang kata penat kerja, menghargai sesebuah penglibatan seseorang yang mungkin pada mereka telah mengeluarkan apa yang dikeluarkan, apa yang dia ada, dia dah buat sebaik mungkin. Filem ni aku boleh bagi 7 bintang. Yang selebihnya kita bergantung kepada penonton setelah mereka dapat menyaksikan filem ni. Dan sama-samalah tonton dulu, jangan kritik kemudian kau dengar orang punya reaction, kau dah tak nak pergi lah. Kau tak tahu apa, kau main bedal je, komen tak apa-apa. Jadi kau pergi dulu, kau tonton, kau saksi, baru kau faham, baru kau boleh komen filem ni bagus tak bagus. Jangan kata kau tengok reaksi komen-komen yang orang tak kenal. Kadang-kadang orang yang komen tu orang tak pergi pun, tapi dia punya kritik seolah-olah macam dia dah pergi je, padahal perginya tidak, komennya lebih. Sembang, kata sembang gebang kosong, tak ada apa. Pergi dulu baru tahu kan? Tapi walau bagaimanapun, aku harap korang boleh support filem tanah air kita untuk memajukan industri ini lebih berjaya lagi. Kalau boleh pergi ke, jangan pergi ke Asia Tenggara saja, kalau boleh pergi ke luar lagi, pergi ke ASEAN, pergi mana, kalau ada festival apa pun, cuba try, fight. Dan seperti mana Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah melakukannya. So tak ada ke filem-filem pada tahun 2000 ni, era-era 2000 ni, yang boleh bawa pergi ke lebih membanggakan lagi. So kita sama-sama lah harap ada yang boleh membawa ke arah itu. Jadi aku sudahkan setakat ini saja video reaction filem Pendekar Awang. Dan
Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.